Assalamualaikum, saya Nordin bin Ismail. Saya diberi tugas untuk menjelaskan tentang poster kami, iaitu tentang ijtihad dan tamadun lain. Okey, ijtihad mempunyai dua pengertian, iaitu dari segi bahasa dan istilah. Pada segi bahasa, menurut bahasa mempunyai beberapa maksud. Ijtihad berasal daripada kata ijtihadah, yang bermaksud menggunakan tenaga sepenuhnya, bersungguh-sungguh, dan satu perbuatan atau pekerjaan menggunakan segala kemampuan. Okey, pengertian istilah: mencurahkan tenaga sepenuhnya dan sebanyak mana untuk mendapatkan hukum syarak yang berbentuk amali dengan cara istibat daripada dalil-dalil yang semua syarak. Yang kedua, mencurahkan segala tenaga untuk mendapatkan hukum syarak daripada satu dalil yang terperinci oleh atau tafsili dari dalil-dalil syariat. Itu usaha seorang mujtahid dengan menggerah segala kemampuan ada usaha seorang mujtahid dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk memperoleh hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf melalui cara yang ditetapkan oleh syarak. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang tamadun lain. Islam adalah sifat terbuka untuk tamadun Islam, ya. Islam adalah bersifat terbuka dalam menilai dan idea daripada tamadun lain selagi tidak mencanggah dengan ajaran Islam. Hal ini memperkaya tamadun Islam. Contohnya, kementerian diperkenalkan oleh Khalifah Umar Al-Khattab, mencontohi sistem pemerintahan yang dipraktikkan oleh kerajaan Romawi. Pada dasarnya, tamadun Islam banyak dipengaruhi oleh tamadun Arab. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ammar bin Samar Izam, ID CS 01070309. Saya di kelas TITAS Section 3. Saya ingin membintangkan tentang sumber tamadun Islam. Okey. Pertama, dari segi definisi, sudut bahasa, Islam ialah tunduk, patuh, menyerah diri dan sejahtera. Dari segi istilah, ia bermaksud taat kepada Allah SWT dengan sepenuh hati tanpa ragu serta patuh dengan segala perintahannya. Dari sudut Al-Din, iaitu peraturan hidup yang sangat lengkap dan sempurna untuk sistem kehidupan manusia dan alam semesta. Dari pandangan semesta tamadun Islam, terdapat dua, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Terdapat tiga konsep yang merangkuminya, iaitu konsep keimanan, konsep kekuasaan dan konsep kemanusiaan. Konsep tamadun Islam, ia bermaksud dibina atas kerangka agama Islam sebagai Al-Din. Ia juga bermaksud diasaskan dengan akidah, kemudian diikat dengan syariah, akhlak dan semua prinsip-prinsip Islam yang lain. Tamadun Islam, ia dianggap sebagai tamadun apabila peringkat penyempurnaan, iaitu tahsiniyah, kemudian dicapai serta perkara asas, iaitu daruriyah, dan keperluan, iaitu hajiyah yang dilengkapkan. Terdapat 4 sumber tamadun Islam, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ihtijaj dan tamadun lain. Tapi saya hari ini ingin bintangkan tentang dua saja, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, Al-Quran, ia sumber utama ataupun sumber rujukan utama kepada umat Islam. Wahyu yang diturun oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Ia mukjizat yang mengandungi prinsip-prinsip asas Islam dan ilmu pengetahuan, serta ia merangkumi ilmu kerohanian dan keberbendaan,
yang menjadi teras membangunkan sebuah tamadun. Selain daripada itu, ia boleh menjadikan pendorong manusia untuk menggunakan akal untuk dicapai kesejahteraan dan kejayaan dalam hidup, dalam kehidupan. Segala kegiatan dan kejayaan manusia mesti berpandukan syariat yang ditetapkan oleh agama Islam. Dari segi as-sunnah pula, segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW pada perbuatannya, percakapannya dan pengakuannya, ia merupakan sumber kedua selepas Al-Quran dengan penghurai dan pelengkap Al-Quran. Jika sesebuah masyarakat ataupun negara mengabaikan terhadap dua sumber ini, akan menjadikan tamadun tersebut tidak seimbang. Ia merupakan menjadi kemerosotan kepada sebuah tamadun. Di sini terdapat asas tamadun Islam, iaitu akidah. Ia bermaksud kepercayaan atau keimanan. Ia merupakan perjanjian antara manusia dengan Allah. Berdasarkan dari hadis Hasan Al-Banna 1949, akidah adalah hal-hal yang berhubung dengan kepercayaan dan keyakinan di dalam hati, sehingga jiwa menjadi tenteram, kemudian tidak berasa ragu-ragu dan bimbang, dan bersih murni daripada segala syak wasangka. Akidah juga ia berbeza dengan ideologi, iaitu ciptaan manusia yang bersandarkan falsafah material semata-mata dan menafikan kewujudan Tuhan. Ia dapat melahirkan sebuah tamadun yang mantap dan bebas daripada penyelewangan. Terdapat dua aspek, iaitu kepercayaan dan kaedah. Dari segi aspek kepercayaan, asas wajib diimani dan diyakini oleh setiap umat Islam. Terdapat enam asas wajib, iaitu beriman kepada Allah SWT. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada Rasul. Keempat, beriman kepada kitab Al-Quran. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Dan akhir sekali, beriman kepada qada dan qadar. Kemudian aspek akidah dengan pelaksanaan akidah, ia terdapat ketiga pelaksanaan akidah, iaitu kesatuan, rasional dan toleransi. Pertama, kesatuan. Kesatuan ialah asas pegangan manusia. Selain itu, ia dapat menyatukan manusia daripada pelbagai etnik. Seperti jika sifat kesatuan ini diimplementasi oleh masyarakat, ia dapat memberi kesatuan yang sangat kukuh dalam meningkatkan sebuah tamadun. Kemudian rasional, ia dapat menolak yang tidak bersesuaian, seperti yang bertentangan dengan agama Islam, seperti minum arak, maksiat dan sebagainya. Ia juga menolak bertentangan akal dengan wahyu. Serta rasional dimaksudkan bersikap terbuka terhadap sesuatu perkara. Salah satunya adalah keilmuan. Dari segi keilmuan, dari ilmu yang disampaikan oleh orang-orang yang bukan Islam di luar, tamadun Islam sanggup menerimanya sekiranya tiada penentangan terhadap syariat-syariat Islam. Dan ketiga ialah toleransi.
Ini dimaksudkan memilih sifat toleransi yang berlandaskan syariat Islam. Seperti sekiranya sebuah tamadun terkena musibah atau cabaran, mereka hendaklah kembali kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah serta sabar dengan ujian yang diberinya. Dan itunya sahaja daripada pelaksanaan akidah. Kemudian dari segi syariah pula, terdapat undang-undang, peraturan dan ketetapan Allah. Salah satunya ialah bersifat sempurna bagi memenuhi keperluan kehidupan manusia. Ini dapat lengkapkan, kemudian dapat mengatur kehidupan manusia serta sebuah masyarakat. Ia dapat bersifat sepadu, kemudian bersifat universal. Ini untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia tetap dan tidak mengalami perubahan sehingga hari kiamat, iaitu syariah. Di sini terdapat ciri-ciri syariah dalam tamadun Islam. Pertamanya adalah memelihara agama. Dengan memelihara agama, pegangan agama gambaran keimanan dan nilai diri seseorang individu, serta seorang Muslim wajib berpegang teguh kepada agama Islam dan dilarang murtad. Sekiranya seorang Muslim ingin murtad, maka ia dilaranglah dalam hukum Islam. Dan ketiga, Allah SWT sentiasa beri peluang untuk umatnya untuk bertaubat. Dan akhirnya, jika seorang individu yang beragama Islam ingkar untuk memelihara agama, ia boleh menjatuhkan hukuman bunuh. Dan keduanya, memelihara nyawa. Ini dimasukkan nyawa dipinjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun hambanya tidak boleh membunuh diri, atau hambanya ingin mengelakkan seorang saudaranya untuk bunuh diri. Selain daripada itu, dengan memelihara nyawa, seorang Muslim tidak boleh membunuh orang lain secara tidak sah, serta membunuh tanpa hak juga boleh dijatuhkan hukuman bunuh pun. Dengan ketiganya, memelihara akal. Dengan memelihara akal, akal yang waras penting untuk kehidupan sejahtera dan harmoni, dan ia dapat mengharamkan aktiviti yang boleh merosakkan akal. Salah satunya adalah penyalahgunaan dadah, minum arak dan aktiviti yang sia-sia atau lara. Jika individu tidak memelihara akal sebagai orang Muslim, ia boleh dikenakan hukuman sebatan 40 kali. Kemudian, menjaga kehormatan dan keturunan. Antara unsur utama kemuliaan dalam Islam adalah keturunan, iaitu dikawal melalui sistem perkahwinan. Justru ia mengharamkan perbuatan zina dan menuduh orang lain yang melakukan zina tanpa bukti yang sangat kukuh. Oleh itu, sekiranya pelaku zina yang bersalah boleh direjam hingga mati ataupun disebat 100 kali. Kemudian kepada yang penuduh zina yang tanpa bukti yang kukuh, serta boleh disebat 80 kali. Menjaga harta benda merupakan salah satu aspek syariah dalam Islam.
iaitu dengan menitik beratkan soal menjaga hak-hak individu termasuk pemilikan harta benda. Ia tidak dilarang untuk mengumpulkan harta yang halal sekiranya anda mampu memenuhi syarat dengan menunaikan zakat. Kepada mereka yang melakukan kesalahan seperti merompak, meragut serta mencuri, boleh dikenakan hukuman yang bersesuaian dengan kesalahan. Syariah ia juga perintah, segala perintah daripada Allah SWT dalam membentuk hukuman atau peraturan, serta terdapat dua aspek iaitu i'tiqadiyah dan batiniah. Hal-hal ini bermaksud berkaitan dengan akidah dan keimanan. Dari segi aspek amaliah pula, ia bermaksud hal-hal berkaitan ibadat, muamalat, munakat dan jenayah. Dan aspek yang terakhirnya iaitu akhlakiyah. Ia membahaskan dengan membukti dengan mengenai budi pekerti ataupun moral manusia. Seterusnya dengan sambungan akhlak, iaitu sikap rohani manusia yang memuliakan tingkah laku terhadap Allah, Allah yang Maha Esa, manusia, manusia yang pelbagai bangsa dan makhluk lain seperti haiwan, pokok dan sebagainya. Akhlak ialah bermaksud kata jamak dari perkataan khuluq, daripada perkataan Arab, bermaksud budi pekerti, tingkah laku dan tabiat ataupun habit. Berdasarkan Imam Al-Ghazi, sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan darinya ia terbentuk perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan fikiran yang terlebih dahulu. Terdapat dua elemen iaitu mahmudah, bermaksud akhlak yang baik, mazmumah ialah akhlak yang buruk. Di sini saya ingin sambungkan dengan faktor-faktor kelahiran tamadun Islam. Dengan ajaran Islam terdapat tiga aspek yang penting lah. Pertamanya kemantapan akidah, kedua pembudayaan ilmu pengetahuan, serta penerokaan ilmu Al-Quran. Faktor-faktor kecemerlangan tamadun Islam iaitu keyakinan umat Islam terhadap ajaran Islam. Dengan ajaran Islam serta ajaran Al-Quran pun mengajak umat Islam mempelajari pelbagai ilmu. Tidak semestinya ilmu berkait dengan Islam, seperti ilmu yang asas ataupun dikira sebagai ilmu sains, tabi, falsafah, kesusasteraan dan pelbagai ilmu yang lain, ataupun dikenali sebagai fardu kifayah. Umat Islam dahulu di pusat-pusat perkembangan tamadun Islam di Andalusia ataupun Mesir, mereka berlumba-lumba untuk mempelajari, kemudian mengembangkan pelbagai ilmu pengetahuan mereka semasa dan futuristik. Tamadun Islam juga dapat membuktikan pemerintah Islam yang bertakwa dan bijaksana. Dengan sebagai contohnya, ajaran Islam menggariskan kualiti untuk menjadi pemerintah. Dengan itu mengimplementasikan takwa kepada Allah SWT dan bijaksana kepada sesuatu sebuah tamadun.
era kegemilangan tamadun Islam, iaitu pemimpin bukan sahaja adil tetapi ia menciptakan ilmu pengetahuan. Selain pada ilmu pengetahuan, dari segi sumber ekonomi juga dapat diperluaskan, iaitu zakat. Zakat merupakan salah satu sumber kewangan Islam. Ia juga menjadi pendorong untuk umat Islam untuk berusaha mencari harta. Ia ia membolehkan memberi tumpuan kepada kegiatan keilmuan dan serta ia menjadi pemangkin umat Islam untuk berusaha untuk mencari harta, kemudian bersedekah kepada mereka yang memerlukan. Kemudian tamadun Islam juga membuktikan pemerintahan Islam mempunyai politik yang sangat stabil, iaitu dari abad ke-8 hingga ke-13 Masihi. Dunia umumnya ia didominasi oleh umat Islam. Dengan itu, politik yang stabil dan negara yang aman memberi tumpuan kepada kegiatan keilmuan. Dengan itu, umat Islam mengebara ke pelosok dunia Islam melalui perniagaan dan menuntut ilmu pengetahuan. Dengan itu, agama Islam tersebar luas sehingga sampai ke tanah Melayu. Seterusnya, keadilan yang menyeluruh. Pemerintah Islam bersifat adil kepada semua rakyat tanpa mengira bangsa atau agama mereka. Dengan itu, sepanjang zaman pemerintahan Islam, orang bukan Islam diberi kebebasan yang sama seperti orang Islam. Lahirnya lah ramai ilmuwan tersohor kalangan bukan Islam di Andalusia dan Baghdad. Seterusnya, prasana yang sempurna di tamadun Islam. Islam ataupun pemerintah Islam menekankan penyediaan infrastruktur yang terbaik bagi sebuah tamadun atau masyarakat mereka. Sebagai contohnya, Saidina Umar Al-Khattab mengarahkan pembinaan terusan ataupun tali air di Sungai Nil, serta pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia, dan jalan-jalan yang mampu menghubungkan kota-kota diturapi batu dan juga diterangi lampu. Tamadun Islam mewujudkan sifat keterbukaan kepada tamadun yang lain dengan mengiktirafkan tamadun-tamadun yang lain yang baik dan bermanfaat untuk manusia sejagat. Ia terdapat pelbagai contoh menunjukkan Islam menerima pendapat tamadun yang lain, iaitu salah contohnya ialah terjemah karya Yunani dan Latin dalam bidang falsafah dan perubatan ke bahasa Arab. Di sini saya ingin kongsikan pelbagai prinsip tamadun Islam. Salah satunya ialah pengabadian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua kegiatan hidup, dan berasaskan akidah Islam, keluhuran nilai dan kemanusiaan, dan seterusnya nilai kesucian dan keharmonian hidup, dan lastly manusia sebagai khalifah. Berikut ialah matlamat tamadun Islam. Dengan itu,
kebaikan dalam kehidupan di dunia, dan kebahagiaan hidup di abadi akhirat. Dengan menjadi hamba Allah yang bertakwa, seperti mentaati Allah, dan sentiasa mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan seperti jujur dan kasih, serta kasih sayang juga. Yang ketiga, untuk seseorang Muslim untuk menjadi khalifah yang terbaik, ia hendaklah melaksanakan dakwahnya dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita dapat pelbagai jalan untuk mencapai matlamat tamadun Islam. Tamadun Islam menekankan aspek hubungan kemanusiaan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dizahirkan untuk melalui iktikad dan ibadah. Seperti ibadah seperti sentiasa menunaikan solat 5 waktu iaitu wajib, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Selain itu, manusia, dari aspek hubungan manusia, umat Islam hendak saling menghormati dan hak yang ditentukan. Dan akhirnya dari segi alam, sebagai individu yang mewakili sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, ia bertanggungjawab untuk memelihara alam dengan melakukan mendakwah. Di sini terdapat pelbagai ciri-ciri keistimewaan tamadun Islam. Pertama, sifat rabani. Kedua, sesuai dengan fitrah akal manusia. Ketiga, tidak membebankan. Keempat, sempurna dan menyeluruh. Dan kelima, keseimbangan. Dan keenam, sepanjang zaman. Ketujuh, terbuka dan toleransi. Dan akhirnya, ke-8, kesatuan dalam pelbagaian. Okey, yang pertama, sifat rabani. Allah Subhanahu Wa Taala adalah punca segala kekuasaan, dan ia membenarkan manusia sebagai pemegang amanah ataupun dikenali sebagai khalifah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan manusia berpotensi untuk mencapai ketamadunan. Juga Allah menggunakan manusia akal dan fikiran untuk menentukan sesuatu perkara yang baik. Serta atas sifat rabani, tamadun Islam mempunyai nilai kebaikan, ketenangan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, iaitu sesuai dengan fitrah dan akal manusia. Tamadun Islam bersandarkan wahyu dan akal. Tanpa dua itu, terdapat dua aspek itu, manusia mampu atau tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Maksudnya gagal dari segi melaksanakan tugas sebagai khalifah. Ketiga, ia tidak membebankan. Dimasukkan di sini ialah perintah yang disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemampuan manusia. Dengan Allah memberi ujian kepada manusianya dengan itu hambanya mampu mengatasinya. Yang keempat, sempurna dan menyeluruh. Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, yang meliputi semua masa, tempat dan segenap bidang kehidupannya. Dan kelima, keseimbangan. Islam tidak memisahkan rohani dan jasmani tersebut dalam kehidupan. So dimaksudkan ia sentiasa berkaitlah. Islam mengalukan dua unsur tersebut. Dan keenam, sepanjang zaman prinsip-prinsip Islam dalam membentuk
dalam bentuk yang umum. Tujuan untuk disesuaikan kepada kehidupan manusia mengikut zaman dan tempat. Dan ketujuh, Islam adalah terbuka dan juga toleransi. Tamadun Islam tidak menolak unsur-unsur daripada tamadun yang lain jikanya terdapat bertentangan, tak kisah sedikit pun bertentangan dengan hukum syariat Islam. Dan sekiranya pendapat tamadun luar, pendapat yang kukuh tetapi di dalam isinya terdapat bertentangan dengan hukum syariat Islam, maka pemerintahan Islam akan menolak sebabkan tidak bersesuaian dengan agama Islam. Dan ke-8, kesatuan dalam kepelbagaian ataupun unity in diversity, kewujudan pelbagai bangsa dan bahasa bukan penghalang kepada pembentukan kesatuan umat Islam, kerana dalam tamadun Islam ia tertegak atas prinsip keadilan dan kesaksamaan. Ia dapat memupuk kesatuan antara kaum yang berlainan etnik. Seterusnya, sumbangan tamadun Islam. Sumbangan tamadun Islam terdapat 6 sumbangan tamadun, iaitu akidah, sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan kesenian. Pertama, akidah. Ini dimaksudkan Islam membebaskan manusia sebarang bentuk perhambaan dan penyembahan selain daripada Allah. Kedua, sosial. Sosial dari segi prinsip keadilan, persamaan, kehormatan dan kemuliaan insan dalam aspek sosial. So semua dilihat sebagai sama rata di pandangan Allah SWT. Ketiga, ekonomi. Sistem ekonomi berteraskan keadilan dan tidak berunsur riba dan segala penjelasan. So riba ni dikira haram di sistem ekonomi tamadun Islam dahulu sebabkan ia melanggar syariat agama Islam. Yang keempat, politik. Sebelum tamadun, ia dapat diwujudkan dalam sebelum tamadun ini dengan memperkenalkan sistem pemerintahan menentang kezaliman dan prinsip keadilan serta amanah. Kewajipan mentaati pemimpin yang taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Itu adalah aspek dari segi politik. Yang seterusnya, kelima, ilmu pengetahuan. Di sini ilmu pengetahuan mengalu-alukan manusia untuk Islam mengalu-alukan manusia untuk menuntut ilmu dan menguasai ilmu pengetahuan, bukan sekadar ilmu tradisi tetapi juga ilmu moden bagi membangunkan tamadun Islam yang unggul. Dan akhirnya yang keenam, tamadun Islam juga melahirkan pelbagai kesenian. Salah satunya seni bahasa dan tulisan, sastra, seni bina dan sebagainya. Okay, dengan seterusnya, jihad. Jihad dalam Islam bermaksud usaha yang memerlukan pengorbanan tenaga dan pemikiran segala keupayaan. Ini untuk menegakkan kebenaran dan mentabakkan nama Islam. Ia juga meliputi semua aspek dalam kehidupan kita manusia.
ia terdapat pelbagai bahagian jihad yang dinyatakan. Salah satunya ialah jihad dalam hati, jihad dalam lisan, berkata. Ketiga, jihad dalam ilmu pengetahuan. Dan keempat, jihad dengan harta. Dan kelima, jihad dengan diri ataupun nyawa. Okay, kesimpulannya, tamadun Islam adalah untuk semua, bukan untuk Islam sahaja. Maka untuk orang yang bukan Islam di luar sana, ia sesuai untuk semua, kerana ia menerangi kehidupan yang dengan sinaran ilmu dan membimbing manusia dengan petunjuk kebenaran, dengan kebenarannya dari segi akidah, syariat dan akhlak. Juga ia ada bersumberkan Al-Quran, Al-Sunnah dan intelektual sebagai rujukan manusia. Tamadun Islam membentuk satu tamadun yang sangat besar, serta ia juga memberi sumbangan kepada kebangkitan Eropah dan dunia. Dengan saya dimaksudkan ini, kebangkitan di tamadun lain juga boleh mengambil iktibar ataupun contoh oleh tamadun Islam yang memberi kepelbagaian nilai kepada mereka. Yang terakhirnya, ada dua matlamat utama dalam tamadun Islam, iaitu menjana tamadun kemanusiaan dan membangunkan tamadun fizikal. Dan tamadun Islam ia memberi perpaduan dan ia mengajak semua untuk bersatu, tidak kira bangsa dan agama, serta ia menjadi sebuah nilai terhadap individu untuk menjadi bersatu padu dengan tanpa mengira pangkat dan sebagainya lah. Dan itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.